cikgu. Nampak Okey, good. Okey, so ini pendek je kalau ikutkan tajuk ni pendek saja. Okey, seramik dan kegunaannya. Okey, sebelum ni kita dah lihat berkenaan dengan kaca. Okey, so apa objektif pembelajaran kita hari ini ialah kita kena perihalkan, kamu semua kena perihalkan dengan contoh bahan seramik, sifat dia dan kegunaannya apa. Dan seterusnya kita aplikasikan penggunaan seramik dalam kehidupan seharian. Okey, kriteria kejayaan kamu kena dapat pastikan 6 ciri asas bagi seramik dan kena nyatakan 2 jenis kumpulan serta contohnya dan seterusnya mengaplikasikan penggunaan seramik dalam kehidupan seharian. Okey, yang pertama, berikan cikgu contoh-contoh seramik. Okey, setiap seorang boleh berikan contoh. Kalau dalam Jamboard dah ada tadi, okey, boleh beritahu cikgu sekarang apa yang contoh-contoh seramik yang kamu tahu. Benda tu adalah daripada seramik. Tembika. Tembika lagi. Mangkuk. Mangkuk lagi. Cubin. Cubin, okey, good. Batu bata. Batu bata, okey, good. Lagi? Oh, itu je. Najla mana? Najla ada beritahu? Okey. Big kata lampu. Oh, dah ni. Apa nama ni? Pernah tahu tak implan? Implan gigi palsu? Tahu cikgu. Dia pun daripada seramik. Okey. Seterusnya kita lihat apa yang dikatakan sebagai seramik. So, ini maksud seramik. Seramik ialah pepejal yang terdiri daripada bahan bukan organik dan bahan bukan logam. Yang ini adalah maksud yang terlalu umum. Okey. Yang terdiri daripada bahan bukan organik. Apa yang dikatakan sebagai bahan bukan organik? Bahan bukan organik. Apa maksud bahan bukan organik? Bahan bukan semula jadi. Okey, good. Bahan bukan daripada semula jadi. Okey, ini bukan daripada tumbuhan ataupun haiwan. Okey, ini adalah sebatian yang direka atau dibuat oleh manusia, bukan organik, ataupun ditambah juga dengan bahan bukan logam, iaitu karbon, benda yang bukan logam. Okey. Ini adalah definisi secara umum. Nanti kita lihat definisi secara jenis seramik. Okey. So ini adalah cara bagaimana seramik itu dihasilkan. Ini biasa. Negeri mana yang biasa banyak tembika-tembika ni? Siapa tahu? Kelantan. Oh, Kelantan Yang labu sayung tu dekat negeri mana? Siapa tahu? Perak ke cikgu? Perak. Perak memang terkenal dengan tembikar labu sayung. Kamu letak air dan tembikar dia tu dia sejuk lagi. Okey. So dia bahan seramik terhasil daripada proses pembentukan dan pengerasan menggunakan kaedah pemanasan pada suhu yang terlalu tinggi. Okey. Kalau ini biasa dalam majalah 3 pernah ada keluar berkenaan dengan pembuatan tembikar. So kalau pernah dulu kamu buat dulu zaman-zaman sekolah rendah rasanya pernah didedahkan dengan buat tembikar daripada tanah liat. Ada pernah buat tak? Sekolah rendah dulu? Pernah kan? Ini ada mudah juga. saja. Kamu guna tanah liat. Kalau rasa macam rasa kotor guna tanah liat, kamu guna plastisin je kan. Okay. So semua itu adalah contoh bagaimana seramik dihasilkan. Kalau ikut sebenar dia menggunakan kaedah pemanasan pada suhu yang sangat tinggi. Kenapa suhu pada yang sangat tinggi? Ini kita akan lihat dari segi ikatan dia nanti. Okey. Seterusnya, kebanyakan komposit seramik. Ini cikgu beritahu. Kalau yang tadi adalah secara umum seramik. Sekarang bila sebut komposit seramik, yang ni kamu kena faham. Bila sebut komposit seramik, dia adalah campuran benda-benda lain. Macam hari tu kaca, kalau kita belajar itu silikon dioksida. Secara umumnya, semua kaca terdiri daripada silikon dioksida. 4 jenis. Tiba-tiba kamu rasa, kaca ni kaca cermin mata apa? Cermin kereta apa dia? Itu dikatakan bahan komposit. Bila maksud komposit, dia ada campuran-campuran yang lain. Okey. So ada komposit seramik yang terdiri daripada sebatian logam, sebatian bukan logam ataupun separa logam. Kalau ikut istilah yang asal tadi, maksud yang asal, pepejal yang terdiri daripada sebatian bukan organik dan bukan logam. Itu secara umum. Tapi bila dah masuk komposit seramik, boleh dikatakan sebagai dah maju sedikit, ditambah dengan sebatian logam, sebatian bukan logam dengan separa logam. Okey, itu yang kita dapat tahu disc brake
ataupun satu lagi yang kamu cakap tadi, batu bata iaitu seramik asal. Kalau dah masuk disc brake dengan cincin tungsten tu, itu dah masuk bahan komposit. Okey, dia dah maju, dah ditambah benda yang lain. Okey, ini contoh-contoh bahan yang membuatkan seramik yang terdiri daripada sebatian logam, contohnya aluminium oksida Al2O3. Sebatian bukan logam iaitu contohnya ialah titanium karbida TiC. That's why gigi palsu yang implant itu, yang tampal-tampal tu sekarang dibuat daripada titanium. Kalau kamu perasan juga, dulu kalau tampal gigi warna apa dulu? Siapa pernah tampal gigi? Ada tak? Putih. Ada cikgu. Dulu warna apa? Kalau Warna tampal putih. gigi? Putih. Dulu. Silver. Silver. Itu dulu Dulu silver. Dia warna kilat perak, warna kelabu perak macam tu kan. Sekarang dia dah maju, dia adalah warna putih. Seakan-akan gigi sendiri. Okey? Itu yang dikatakan sebagai komposit. Dia dah tambah benda yang lain. Okey, dah canggih sekarang. Okey, kalau kamu tampal gigi pun tak nampak benda tu nampak tampal sebab dia dah warna putih sekarang. Okey, dah mahal Okey, sangat mahal. Okey. Satu lagi sebatian separa logam. Separa logam maksudnya dia boleh silikon dengan silikon karbida ni boleh jadi logam dan dia boleh jadi separa logam mengikut keadaan yang berlaku lah. Okey, itu sebatian separa logam silikon karbida. Okey, ini 3 contoh bahan yang membentuk seramik. Okey. Ada apa pertanyaan untuk bahagian ini? Ini contoh saja yang membentuk seramik. Ada nak tanya? Ya. Kalau pipe PVC dia bukan sebatian komposit cikgu. Pipe PVC dia polimer. Okey, bila sebut pipe PVC dia dah termasuk bahagian plastik. Boleh Faris? Itu dah Boleh. masuk plastik. Ini seramik. Ini daripada daripada campuran benda yang lain. Asal dia kamu macam konsep yang mudah kamu ingat macam tanah liat. Konsep dia macam tu. PVC, bila sebut PVC dia polimer. Bila polimer dia lebih kepada plastik. Okey, dapat Faris? Dapat cikgu. Okey, dia bukan seramik. Okey, seterusnya, adakah seramik besar seramik? Okey, ini pinggan yang mangkuk yang biasa tu itu adalah seramik. So, yang pertama ialah rintangan habanya sangat tinggi. Okey, maksudnya kalau mak kamu masak, maksud benda tu cantik. Okey, dia tak mudah melebur. So, dia rintangan haba dia sangat tinggi. Dia tidak mudah melebur. Okey, tetapi dia mudah pecah apabila daya dikenakan lebih kuat. Kalau kamu guna sekalipun dia tak adalah tiba-tiba pecah. Tak, bila kamu ketuk ataupun daya dikenakan lebih kuat, dia akan pecah. Okey, lengai secara kimia. Itu cikgu dah beritahu. Apa yang dikatakan sebagai lengai? Bertindak balas. Bertindak balas ke tidak bertindak balas? Bertindak balas. Siapa tu cakap bertindak balas? Oh, tidak ada tu. Lengai maksudnya dia tidak bertindak balas. Maksudnya adakah, ibarat macam ni lah mudah. Kalau kamu makan, tiba-tiba kamu letak dalam pinggan tu ada campuran makanan yang ada cuka. Cuka ada sejenis bahan kimia. Agak-agak kamu dia ada tak bertindak balas dengan pinggan kamu tu? Ada. Tak Ada ke tak ada? ada. Ada. Itu dikatakan sebagai lengan. Kalaulah berlaku kamu cakap ada bertindak balas, aduh, kamu nak makan dengan apa? Okay. That's why seramik atau pinggan mangkuk kat rumah kita tu ada lengai secara kimia. Kalau kamu letaklah cuka, kamu letak sos yang ada bahan kimia dalam dia, maksudnya dia tidak bertindak balas dengan pinggan kita. Kalau ada bertindak balas, rasanya satu hari dah terhakis dah pinggan kamu tu. Okey, itu yang dikatakan sebagai lengai secara kimia, tidak bertindak balas. Okey. Dia ada magnet lah, dia tak ada tindak balas. Okey, seterusnya penembat elektrik dengan penembat haba, of course. Sebab apa? Kamu dah beritahu tadi adalah sebatian. Kalau sebatian maksudnya dia tidak mempunyai elektron bebas. Okey, dia bersifat molekul. Jadi dia tidak mengkondaksikan elektrik dan tidak mengkondaksikan haba. Maksudnya kamu pegang dia tu, pegang pinggan, letak nasi panas ke, gulai panas ke, kamu tak terasa benda tu panas sebab rintangan haba yang tinggi dan dia merupakan penembat haba.
Okay, that's why labu sayung, kamu letak air sejuk, dalam tu dia masih kekal sejuk sebab dia tidak boleh keluarkan haba. Dia terperangkap dalam tu. Dia penebak haba yang baik. Okey, keras dan kuat. Okey, beza keras dengan kuat dan mudah pecah. Mudah pecah apabila tenaga yang kuat, apabila daya dikenakan. Kalau keras dan kuat kamu letak dia macam tu, dia memang nampak keras dan kuat. Okey, bila tapi kamu ambil ketuk dia, memang dia mudah pecah. Okey, beza dua ni. Okey. Ini ayat-ayat yang perlu kamu tahu. Dalam ini cikgu ambil daripada buku teks saja, tapi cikgu nak highlightkan. Kalau soalan struktur, nanti cikgu akan berikan dalam channel masing-masing macam mana kamu nak jawab soalan ini. Okay. So, kalau soalan ditanya, mengapakah seramik dikatakan sebagai rintangan haba yang tinggi? Jadi, jawapan kamu mesti ada atom. Mesti mulakan dengan perkataan atom. Bila sebut cerita tentang sifat, mesti cerita tentang susunan atom. So, atom di dalam seramik diikat oleh ikatan kovalen dan ikatan ion yang kuat. Boleh beritahu cikgu, kenapa ada dua jenis ikatan? Ada satu ikatan kovalen, ada satu ikatan ion. Siapa boleh tahu cikgu? Apa yang dikatakan, apa yang dimaksud ada dua-dua ikatan? Ikatan kovalen dan ikatan ion yang kuat. Ada? Nak bagi jawapan? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey. So kamu ambil nota cikgu tulis yang beritahu ni. Kamu tahu tadi seramik adalah campuran sebatian logam dengan sebatian bukan logam dengan sebatian separa logam, betul? Betul tak? Betul. Okey, jadi kamu tulis nota apa yang dikatakan sebagai ikatan kovalen. Ikatan kovalen apabila sebatian logam sebatian bukan logam bergabung dengan sebatian bukan logam juga. Itu dikatakan sebagai ikatan kovalen. Okey, kalau kovalen bukan logam dengan bukan logam, dia bergabung. Okey, atom itu terikat secara ikatan kovalen. Kenapa dikatakan sebagai ikatan ion yang kuat pula? Ada sebahagian seramik ada terdiri daripada sebatian logam. Sebatian logam bergabung dengan sebatian bukan logam, itu dikatakan sebagai ikatan ion yang kuat. Okey, dapat? Dapat. Okey, apa maksud ikatan kovalen tadi? Sebatian apa dengan apa? Sebatian yang bukan logam dan sebatian yang bukan logam. Dia Okey, kalau bergabung. ikatan ion? Sebatian logam bergabung dengan sebatian bukan logam. Okey, good. Okey. Atom-atom tersebut adalah gabungan daripada sebatian logam dengan bukan logam, itu ikatan ion. Okey, maka apabila ikatan dia sangat kuat, maka diperlukan tenaga haba yang sangat tinggi, betul tak? Jadi dia melebur pada suhu yang sangat tinggi, keras dan tahan terhadap mampatan. Maka seramik adalah rintangan haba yang sangat tinggi. So bila sebut saja rintangan haba yang tinggi, bila haba ni kamu kaitkan dengan ikatan kovalen dan ikatan ion yang sangat kuat. Okey, dapat yang tu? Dapat. Okey, kalau soalan ditanya berkaitan dengan kenapa seramik dikatakan keras dan kuat. Jadi kamu kena guna ayat ini. Apabila daya dikenakan ataupun apabila dikenakan daya, atom di dalam seramik, ingat atom di dalam seramik tidak dapat menggelongsor di antara satu sama lain. Kerana atom ini diikat dengan kuat dalam susunan yang tidak teratur. Kenapa susunan dia tidak teratur? Sebab dia ada logam, dia ada bukan logam, dia ada separa logam. Dia bukan saiz yang sama. That's why susunan dalam seramik adalah susunan yang tidak teratur. Okey, cikgu nak tanya, dekat bahagian mana susunan atom teratur? Siapa boleh tahu? Susunan mana? Susunan apakah adalah susunan dia teratur? Dekat bahagian mana? Ingat tak kamu belajar bahagian alloy? Dekat susunan mana? Ingat tak? Kita sebut susunan teratur olehnya. Itu merujuk kepada apa? Alloy ataupun logam tulen? Logam tulen. Logam tulen. Ingat, kalau logam tulen susunan dia teratur. Bila sebut alloy dengan seramik, susunan dia adalah tidak teratur. Bila susunan dia tidak teratur, dia susunan atom-atom tidak dapat menggelongsor kerana saiz yang berbeza dan atom itu diikat dengan kuat. Itu untuk alasan apabila kamu cerita tentang
keras dan kuat. Okey, seterusnya apabila kita cerita tentang penambah haba dan elektrik, ayat kamu mesti ada seramik bersifat rapuh dan lemah terhadap. Okey, ini ayat dia. Elektron di dalam seramik tidak bebas bergerak untuk mengkonduksikan elektrik ataupun haba. Ataupun kamu boleh cakap seramik merupakan molekul. Maka elektron di dalam seramik tidak bebas bergerak. Okey? So dapat 3 alasan ataupun 3 jenis soalan kalau melibatkan seramik. Ini adalah contoh-contoh jawapan untuk soalan struktur. Okey? Dapat Dapat je. Dapat. Setiap ayat ni kena ada elektron, kena ada susunan atom, atom diikat. Jangan kamu ambil yang belakang saja. Mesti mulakan dengan atom di dalam seramik diikat oleh. Itu ayat yang penuh. Cikgu nak ajar kamu ni benda yang sebab kimia kamu nak, cikgu nak maklum apa? Kimia antara skema yang paling sangat strict. Okey? Satu word kamu tak ada, habis. Okey? Contoh kamu cakap rintangan haba yang tinggi kerana apa? Diikat oleh kovalent dan ikatan ion yang kuat. Itu je. Kamu tak cerita pun tentang dengan atom. Jadi jangan biarkan benda tu hanging macam tu je. Ataupun tiba-tiba kamu cakap kerana ikatan kovalent dan ion yang kuat. Tiba-tiba ion pula. Kamu tinggal perkataan ikatan. Tak boleh. Nak tulis ayat dalam ayat yang penuh. Itu kimia, kena berhati-hati. Bukan kimia saja. Apa-apa soalan exam sekalipun, mesti guna ayat yang tepat ataupun yang jelas. Tak perlu kamu beritahu benda tu hanging. Okey? Contoh, apabila daya dikenakan, kamu tinggalkan. Kamu ambil yang belakang ni. Tak boleh. Sebab kalau kamu ambil yang ni saja tanpa daya dikenakan, dia masih lagi memang tidak bergerak. Okey? Dia memang tidak bergelongsor. Tetapi apabila dikenakan daya pun, dia tetap tidak menggelongsor. Itu ayat dia. That's why kena ada ayat ni apabila dikenakan daya. Okey, seterusnya kita tengok jenis seramik. Ada 2 jenis seramik, iaitu seramik tradisional dan seramik termaju. Okey, cikgu off sekejap. Seramik tradisional dan seramik termaju, kamu dah kelaskan dah pun. So dapat beza dah. Jadi sekarang kita melihat apa yang dikatakan sebagai seramik tradisional. So seramik tradisional merupakan ataupun diperbuat daripada tanah liat. Okey, tanah liat seperti kaolin ataupun aluminium oksida yang cikgu beritahu tadi. Ini adalah sebatian apa ni? Logam ke bukan logam? Aluminium oksida. Lupa dah tu. Sebatian? Bukan logam. Aluminium oksida. Cikgu. Sebatian logam. Yang ni Aluminium logam. silikon? Silikon oksida. Separuh logam cikgu. Separuh logam, good. H2O, air. Bukan logam. Bukan logam. Jadi kamu perhatikan, seramik tradisional asalnya diperbuat daripada tanah liat. Nama tanah liat itu adalah kaolin, gabungan antara aluminium oksida, silikon oksida dan air. Ini nama dia yang penuh lah. Okey, jadi kalau kamu tengok satu-satu ni sebatian, dia ada gabungan 3 tadi. Logam, separuh logam dan bukan logam. Jadi tanah liat dicampurkan bersama-sama dengan air untuk menghasilkan campuran yang lembut dan mudah dibentuk. Ini proses asas lah, yang asal dia. Tanah liat, lepas tu campur air, lepas tu dapatlah campuran yang lebih lembut dan mudah dibentuk. Jadi campuran ini kemudian dibakar pada suhu yang tinggi melalui pemanasan tadi. Pada kebiasaannya seramik tradisional digunakan dalam pembuatan batu bata, tembikar, pinggang mangkuk. Ini adalah contoh-contoh yang kamu boleh nampak, boleh jelas nampak ini daripada tanah liat. Iaitu batu bata, tembikar, pinggang mangkuk. Ada lain-lain lagi tapi ini adalah dekat dengan kehidupan kita yang kita mudah kenal. Okey, itu dikatakan sebagai seramik tradisional. Okey, apa yang dikatakan sebagai seramik termaju? Okey, seramik termaju bila sebut maju dan nampak dia advance sikit, diperbuat daripada bahan bukan organik. Okey, ini bahan bukan organik maksudnya bukan daripada semula jadi, sama ada daripada oksida, karbida dan nitrida. Apa maksud oksida, karbida, nitrida ni? Semuanya adalah anion dia kat belakang. Okey, anion dia. Contohnya dia tambah depan jadi oksida. Kalau tambah yang depan contohnya yang silikon tadi contoh jadi silikon karbida. Contoh cikgu bagi contoh. Jadi ini adalah daripada bahan bukan organik, iaitu
oksida, karbida dan nitrida. Seramik termaju mempunyai rintangan yang sangat tinggi dan lelasan yang lebih tinggi. Siapa boleh beritahu cikgu apa maksud lelasan? Apa maksud lelasan? Lelas. Siapa masuk tahu lelas? Rintangan terhadap bergeseran. Ya, pandai. Okey, siapa tu? Mimi. Ha? Mimi. Mimi. Okey, tahniah Mimi. Pandai ya. Lelasan maksudnya bila geseran tu dia macam dia tak ada macam tak ada garis-garis. Kalau kamu tengok disc brake kalau kat motor tu dia akan lelas juga tapi mengambil masa yang lama. Mungkin 3 4 tahun, 5 tahun baru nampak ada garisan lelas-lelas tu. Itu maksud yang dikatakan tahan daripada geseran. Tapi kamu jangan guna perkataan geseran tu. Kamu kena guna perkataan lelasan. Okey, lebih lengan secara kimia, cikgu dah maklum banyak kali dah, lebih lengan maksudnya tidak bertindak balas serta memiliki sifat superconductivity. That's why disc brake motor kamu tu bila kena hujan sekalipun dia jarang ataupun dia tidak terus berkarat. Itu maksudnya lengai secara kimia, dia tidak bertindak balas dengan air. Okey, tapi kalau ambil masa yang lama tu mungkin dah terdedah, dia terhakis, okey, terkakis sedikit, dia boleh berkarat. Okey. Okey, seterusnya seramik termaju seperti silikon karbida. Ini cikgu beritahu tadi. Ada unsur ataupun sebatan bukan organik karbida digabung dengan silikon, jadilah silikon karbida. Digunakan untuk membuat cakra pemotong kerana sifatnya yang keras dan kuat. Cakra pemotong ini biasa kamu tengok kalau kerja kat bengkel hardware dia nak potong sesuatu digunakan cakra pemotong. Okey, silikon karbida juga digunakan untuk membuat cakra brake, disc brake kerana sifatnya yang tahan kejutan terma dan rintangan tinggi terhadap aba. Okey, tahan kejutan terma maksudnya benda tu tak boleh macam kalau lama macam kamu cakap tadi lah, dia penggunaan yang sangat lama ataupun kerap dia tak ada shock ataupun dia dah terus kemek ke panas dia jam, tak ada. Itu maksudnya tahan kejutan terma dan rintangan tinggi terhadap aba. Okey, seramik termaju juga turut digunakan dalam membuat cincin tungsten karbida kerana sifat yang keras dan tahan kepada lelasan. Ini semua dalam bahagian cincin tungsten ni biasanya dalam mana? Bahagian mana? Siapa boleh tahu cincin tungsten biasa dekat mana ni? Cincin tungsten karbida yang cikgu guna tadi adalah titanium. Okey, ini biasanya dalam bahagian-bahagian pemotoran kereta, kenderaan kebanyakan benda ni digunakan. Okey, dan mesin-mesin kebanyakannya supaya benda tu dia tahan terhadap lelasan. Okey. Yang terakhir sekali, ini adalah contoh-contoh aplikasi penggunaan seramik. So, perubatan yang cikgu beritahu tadi, kalau seramik zirconia digunakan dari implan gigi yang cikgu beritahu tadi, sekarang dah digunakan yang warna putih. Implan gigi dah sekarang dah warna putih dah. Dulu kita silver. Seramik alumina digunakan dalam pembuatan tulang lutut. Ini dalam bahagian perubatan banyak guna seramik. Okey, seramik juga digunakan dalam mesin pengimejan resonance magnetic ataupun MRI kerana memiliki sifat superconductivity. Siapa tahu MRI itu apa dia? Mesin untuk mengetahui apa tu barah dalam badan. Okey, pandai. Contohlah barah ataupun kita nak diagnose satu badan kita masuk dalam terowong tu. So benda yang terowong tu dia guna adalah seramik. Okey, sebab dia memiliki superconductivity. Okey, kita boleh nampak image dia tu. Okey, seterusnya dalam pengangkutan komponen enjin dalam kapal terbang, jet diperbuat daripada seramik. Okey. Seterusnya penjanaan tenaga, seramik digunakan sebagai bahan penembak elektrik di kawasan yang mempunyai voltage yang tinggi seperti kawasan stesen jana, kawasan supaya dia tidak mengalami kejutan. Bila dah dua-dua konduktor habis, kacau. Tapi apabila dia menggunakan penembak elektrik, tak ada masalah. Bila sesuatu voltage yang lebih overload, dia boleh tutup bahagian tersebut. Jadi tak adalah satu kampung atau kawasan tersebut akan meletup. Jadi dia gunakan bahan penembak elektrik pada kawasan yang mempunyai voltan yang tinggi, iaitu di kawasan stesen jana kuasa. Okey, so itu saja bahagian tentang seramik.
Okey, seramik ni pendek saja. Benda yang sangat dekat dengan diri kita. Ada dua, iaitu tradisional dengan termaju, seramik termaju. Okey, sampai setakat ini ada apa-apa persoalan untuk ditanya?